Salam hormat, berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 5 Februari bersama saya Bumawin. Peningkatan permintaan dan pembelian telur ayam yang mendadak sebelum, semasa dan selepas cuti Tahun Baharu Cina baru-baru ini telah menyumbang kepada gangguan bekalan telur ayam di Sarawak. Pengarah Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNACP Sarawak, Datuk Stanley Tan memaklumkan terdapat ladang ternakan ayam dan telur ayam serta syarikat logistik penghantaran tidak beroperasi sepanjang cuti tersebut. Malah ada yang cuti lebih lama dari 2 hari, turut menyumbang kepada kelewatan dalam membekalkan bekalan telur dari ladang ke pemborong dan peruncit di beberapa tempat di negeri ini. Jelas Datuk Stanley, kementeriannya yakin bekalan telur akan kembali stabil dan keberadaannya akan meliputi di semua lokaliti di Sarawak selepas ladang pengeluar telur ayam dan syarikat logistik penghantaran beroperasi semula tidak lama lagi. Ujarnya, KPDNACP Sarawak juga telah mengarahkan supaya semua peruncit untuk memperbaharui stok yang terdapat di premis dan menghubungi pemborong dan pengeluar sekiranya stok mereka jatuh ke tahap pesanan semula. Tambahnya, KPDNACP Sarawak telah mengambil tindakan awal yang perlu bagi mengenal pasti punca yang berlaku dan mencari mekanisme terbaik bagi mengatasi isu kekurangan bekalan telur ayam ini. Berdasarkan data pengeluaran telur ayam dari 10 syarikat telur ayam yang mewakili 80% pengeluaran telur ayam di Sarawak, dianggarkan sebanyak 1,540,000 biji telur ayam sehari telah dikeluarkan pada awal bulan ini. Selain itu, kerajaan juga katanya telah mengambil langkah intervensi dengan melaksanakan penentuan harga maksimum bermula hari ini hingga 5 Jun. Sebanyak 2 jenis barangan yang telah ditentukan harga maksimum tersenarai seperti ayam dan telur ayam grade A, B dan C. Pengguna dinasihati tidak membuat pembelian panik atau lebih daripada biasa yang diperlukan kerana isu bekalan yang berlaku adalah terpencil dan akan kembali normal dan stabil selepas cuti Tahun Baharu Cina. Daging ayam kini sudah menjadi satu keperluan harian, apatah lagi ia menjadi menu utama yang sentiasa menjadi pilihan seisi keluarga. Penetapan harga runcit ayam standard yang dilaksanakan bermula hari ini sehingga 5 Jun depan sudah pasti memberi sedikit kelegaan khususnya kepada ibu bapa dan para suri rumah yang terkait dengan pembelian berkenaan. Ya, memang hari-hari anak kalau tak makan ayam tak mau makan. Kalau tak ayam memang tak selera dalam rumah. Jadi dengan harga ni dah turun ni, okeylah, alhamdulillah lah. Mesti setiap keperluan, bukan kita orang desa Biak pun perlu ayam. So at least kita perlu ayam yang turun harga sebenarnya. Janganlah mahal gila. Pengurangan harga ayam standard yang turut dilaksanakan di negeri ini juga sedikit sebanyak membantu meringankan beban pengguna yang melakukan pembelian untuk tujuan kenduri kendara. Baguslah, kerana kita nak berbelanja, kerana kita pun perlu lebih macam tu nak. Penetapan harga runcit ayam standard ini berbeza mengikut lokasi dan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bagi menjamin kestabilan harga ayam dan harga makanan berkaitan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Limbang telah merangka beberapa strategi bagi meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian penyelamatan yang lebih berkesan terhadap kes-kes kecemasan. Ketua Bomba Zon Limbang Awangku Muhammad Azmin Awang Zainal berkata ia dirangka selaras dengan keperluan dan kehendak semasa yang semakin mencabar bagi pihaknya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Limbang telah merangka beberapa strategi seperti menambah bina balai, menambah penganggotaan yang baru, termasuk menubuhkan banyak lagi pasukan bomba sukarela di sekitar Limbang dan Lawas. Menurut Awangku Muhammad Hazmin, 3 buah balai bomba baharu dicadangkan dibina di Limbang, iaitu sebuah balai di kawasan bandar, sebuah di Medamit dan sebuah lagi di Tedungan. Manakala untuk di Lawas, katanya, lokasi balai bomba baharu yang dicadangkan ialah di Punang dan Merapuk. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas pengedaran risalah keselamatan kebakaran kepada orang awam di Limbang.
Dalam perkembangan berkaitan, Awangku Muhammad Hazmin menyatakan untuk Balai Bomba dan Penyelamat Limbang, seramai lebih kurang 30 anggota ditempatkan, manakala untuk lawas seramai 28 anggota. Selain itu, ujarnya penubuhan pasukan bomba sukarela di 5 buah kampung di Limbang dan 4 buah lagi di lawas berupaya meningkatkan dan mempercepat bantuan penyelamatan bagi kes-kes kecemasan di kawasan tersebut. Program Jom Masuk Institusi Pengajian Tinggi IPT Zon Sarawak akan diadakan di Kuching pada 19 dan 20 hari bulan ini. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Unit Komunikasi Korporat Universiti Teknologi MARA, UiTM Cawangan Sarawak, universiti berkenaan akan menjadi penganjur utama program terbabit yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Lebih 40 buah universiti awam, IPT awam dan swasta dijangka turut serta dalam program 2 hari tersebut. Pada hari pertama, program akan dibuka dari 8.30 pagi hingga 6 petang dan 8.30 pagi hingga 4 petang pada hari kedua. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng dijangka menyempurnakan majlis perasmian. UiTM berharap melalui program sedemikian dapat memberi pendedahan kepada calon lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan yang setaraf untuk mendapatkan maklumat mengenai program pengajian yang ditawarkan oleh IPT. Sehubungan itu, semua calon lepasan SPM, STPM dan setaraf dengannya dijemput untuk mengambil peluang ini bagi mengintai program pengajian yang ditawarkan selain berpeluang menyertai pelbagai aktiviti lain yang turut akan diadakan. Masuk adalah percuma. Jadikan amalan berikut sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kita mendepani COVID-19. Amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pensanitasi tangan. Pakai pelitup separuh muka bila perlu keluar dari rumah. Sentiasa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan individu lain ketika berada di kawasan tumpuan awam. Jangan bersalaman dan bersentuhan dengan orang lain. Dan seboleh-bolehnya, elak menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum disanitasi. Amalan ini penting dalam kita menjalani kehidupan seharian agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Bersua kembali, perkembangan COVID-19. Sebanyak 22 kes baru dilaporkan di Sarawak semalam dengan melibatkan 7 buah daerah di negeri ini. Penambahan kes baru itu menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 meningkat kepada 252,903 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN menerusi kenyataan media harian memaklumkan daripada jumlah tersebut sebanyak 11 kes kategori 1 iaitu tiada bergejala, manakala 11 lagi kes kategori 2 iaitu bergejala ringan. Daerah Kuching mencatatkan kes baru tertinggi iaitu dengan 10 kes, diikuti dengan Sibu 5 kes, 3 kes pula direkodkan di daerah Kapit dan 1 kes masing-masing di Miri, Simunjan, Lundu dan Semarahan. JPBN juga memaklumkan tiada kes kematian atau kluster baharu dilaporkan. Dalam pada itu, sebanyak 9 kompaun dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia iaitu di Kuching atas kesalahan gagal mengimbas kod QR MySejahtera atau mencatat kehadiran sebelum memasuki premis. Di Miri, seorang lelaki cedera di bahagian muka dan patah kaki kanan selepas terlibat dalam kemalangan semalam. Ketua Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Miri, Lau Poh Kiong mendedahkan kemalangan kendiri itu berlaku apabila mangsa yang memandu merempuh sebatang pokok di Jalan Curtin Waterpark, Desa Senadin. Lau memaklumkan semasa anggotanya tiba di lokasi kejadian mendapati mangsa tersepit di tempat pemandu. Mangsa yang tersepit berjaya dikeluarkan daripada kenderaan dan diserahkan kepada pihak kesihatan bagi tindakan lanjut. Sementara itu, seorang wanita penumpang kenderaan terbabit juga mengalami kecederaan di bahagian muka.
21 penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS Dewan Suara Marudi telah kembali ke kediaman masing-masing. Menurut laporan infografi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, PPS berkenaan ditutup sepenuhnya semalam. Kesemua mereka melibatkan 6 buah keluarga dari Kampung Padang Kerbau Marudi dan Kampung Dagang. 29 Januari lalu, 6 buah keluarga berkenaan dipindahkan ke PPS tersebut ekoran kawasan kediaman mereka dinaiki air. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan menganjurkan Car Free Morning atau pagi tanpa kenderaan pada esok. Menurut satu kenyataan di laman Facebook DBKU, aktiviti bulanan itu diadakan pada setiap hari Ahad pada minggu pertama setiap bulan bermula 6 pagi hingga 9.30 pagi bertempat di Padang Merdeka Kuching. Ia adalah bertujuan membantu mengurangkan kadar pelepasan karbon serta kesesakan jalan. Selain itu, program tersebut adalah bagi menggalakkan gaya hidup cergas dan sihat dalam kalangan warga kota. Antara jalan yang akan ditutup sepanjang program itu kelak melibatkan Jalan Padang Merdeka, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Pearl dan Jalan Barak. Sekian berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 5 Februari. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam sejahtera, jumpa lagi.